Okey. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera murid-murid. Okey, jadi cikgu akan ajar hari ini unit 4 proses hidup haiwan. Okey, untuk sains darjah 4. Jadi kita akan tengok bagaimanakah haiwan ini bernafas. Okey, bagaimanakah haiwan-haiwan bernafas. Jadi setiap haiwan mereka mempunyai organ pernafasan yang berbeza. Okey. So, burung lain dia bernafas. Okay. Katak lain dia bernafas. Okay. Ikan lain dia bernafas. Okay. Tapi yang penting adalah 4. Okay. Kamu kena hafal ada 4 jenis organ pernafasan haiwan. Okay. Jadi yang pertama adalah, kamu tengok sini, yang pertama adalah peparu. Okay. Yang kedua adalah insang. Okay. Dan yang ketiga adalah kulit lembab. Dan yang keempat adalah spiracle. Itu adalah 4 organ pernafasan haiwan yang kamu kena tahulah untuk darjah 4. Tapi kita akan tengok satu persatu. Okay. Jadi bagaimana haiwan ini bernafas adalah mereka menggunakan salah satu, okay, ataupun ada juga haiwan yang menggunakan lebih daripada satu organ pernafasan. Okey, tapi yang kamu kena hafal ada 4. Satu peparu, insang, kulit lembab dan juga spiracle. Okey, jadi kita akan tengok satu-satu. So kita akan tengok dulu peparu. Okey, peparu ni maksudnya haiwan tersebut mereka akan bernafas menggunakan paru-paru ataupun peparu. Okey. Kebanyakan haiwan darat akan bernafas melalui peparu. So peparu macam kita ada juga. Ada satu, ada dua juga peparu. Melalui lubang hidung dan mereka akan masuk ke dalam peparu haiwan tersebut. Tidak semestinya melalui lubang hidung, ada juga haiwan lain melalui lubang yang lain. Tapi yang penting jika mereka menggunakan peparu, udara akan masuk ke dalam peparu dan mereka akan dapatkan oksigen. Mereka akan dapat oksigen masuk ke dalam peparu mereka. Oksigen yang akan masuk dalam peparu mereka dan oksigen itulah yang akan digunakan untuk haiwan melakukan proses-proses lain. Mereka bernafas, macam kita juga ambil udara. Bila udara tu masuk ke dalam peparu mereka, mereka akan dapatkan oksigen yang diperlukan untuk proses-proses yang lain. Jadi kebanyakan haiwan darat. Jadi haiwan darat ni maksudnya haiwan yang tinggal di darat. Yang tidak tinggal di dalam air. Ada juga haiwan yang tinggal dalam air menggunakan peparu, tapi kita tengok dulu haiwan yang tinggal di darat. So haiwan yang tinggal di darat contohnya macam burung, monyet, lembu, kucing, ayam, cicak. So haiwan-haiwan ni mereka bernafas guna peparu. Jadi kucing yang kamu main, ayam yang kamu mungkin pernah pelihara dekat kampung, mereka bernafas guna peparu. So macam inilah contohnya peparu. Mereka ada dua macam manusia juga. Peparu. Jadi mereka akan guna peparu tu untuk apabila mereka hirup udara, peparu tu akan udara akan masuk peparu dan mereka akan mendapat gas yang diperlukan. Namanya gas oksigen. Ada juga gas lain tapi yang penting adalah gas oksigen. Dan juga pertukaran gas karbon dioksida. So kalau kita tengok pula lembu sini, dia pun bernafas guna peparu juga. Sebab kebanyakan haiwan darat memang bernafas melalui peparu. Kebanyakan. So peparu lembu ni, yang akan, bila udara masuk, mereka akan ambil oksigen dalam tu dan oksigen digunakan untuk proses-proses lain yang dilakukan oleh lembu. Jadi yang kamu kena hafal, peparu, burung bernafas melalui peparu, lembu bernafas melalui peparu. So soalan ni selalu masuk dalam objektif.
Kalau bukan dalam objektif pun, mereka akan tanya dalam soalan subjektif. So, dalam soalan subjektif, dia akan bagilah 1 ataupun 2 markah. Kadang-kadang mereka akan bagi satu gambar. Lepas tu, dia akan suruh kamu mungkin isi ruang kosong ataupun bulatkan ataupun tik jawapan mana organ pernafasan yang digunakan oleh haiwan tersebut. Okey, itu untuk soalan subjektif. Okay, jadi ada juga haiwan yang hidup dalam air tapi mereka gunakan peparuh juga. Okay. Kebanyakan haiwan hidup dalam darat memang guna peparuh, tetapi ada juga haiwan yang hidup dalam air dan bernafas melalui peparuh. Okay. Jadi haiwan yang hidup dalam air ni maksudnya haiwan yang boleh berenang lah kan. Jadi yang bila mereka hidup dalam air, ada juga yang menggunakan peparuh. Jadi bila mereka bernafas, bila mereka ambil udara tu, okey, bila mereka ambil udara tu, oksigen dan juga karbon dioksida akan bertukarlah. Okey, oksigen akan diambil dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Jadi pertukaran gas berlaku macam biasa di dalam peparuh haiwan tersebut. Okey. Jadi ikan lumban-lumban ni selalu masuk dalam soalan. Selalu masuk dalam soalan objektif. Jadi ni yang paling kamu kena hafal. Okay. So ikan lumban-lumban ni kadang kadang pelajar confused sebab mereka akan fikir, oh ikan, so mestilah guna insang kan. Okay. Tapi untuk ikan lumban-lumban mereka adalah sedikit special sikit. Mereka adalah salah satu haiwan yang menggunakan peparuh. Okay, walaupun dia ikan, tidak semestinya mereka akan guna insang. Okay, kebanyakan ikan memang akan guna insang, tetapi ikan lumba adalah sedikit istimewa. So ikan lumba kamu kena hafal lah. Ikan lumba-lumba, okay, ataupun dolphin akan bernafas menggunakan peparuh. Selalu masuk dalam soalan objektif. Okay, so selain ikan lumba-lumba juga kita ada kura-kura. Okay. So, kura-kura ni bernafas juga menggunakan peparuh. Okay. Bernafas juga menggunakan peparuh. So, kadang-kadang dalam soalan objektif, dia akan bagi gambar penyu ataupun ikan lumba-lumba. Dan mereka akan tanya lagi, selain itu, apakah haiwan lain lagi yang akan bernafas menggunakan peparuh? Okay, so sini kita ada lagi satu, kura-kura dan juga platypus. So, platypus adalah haiwan yang boleh hidup di darat, yang boleh berenang. Okey, dia berbulu-bulu juga. Selalunya dia akan tinggal dekat air dan berkumpul kayu. Okey, so itu adalah bukan berkumpul kayu tapi dia sedikit rupa macam itik sedikit, sebab mulutnya sedikit seperti itik, tapi dia adalah haiwan berbulu dan juga tinggal dalam air. Okay. So dia boleh juga keluar daripada air, tetapi yang penting untuk platypus ni kamu kena hafal, dia juga menggunakan peparuh. So kadang-kadang kalau ditanya apakah haiwan lain yang bernafas guna peparuh, jadi kamu tahulah. Okay, kita ada ikan lumba-lumba, kita ada penyu, kura dan platypus. Sebenarnya mereka akan minta 2 lagi haiwan yang bernafas menggunakan cara yang sama dan kamu akan dapat 2 markah dalam soalan subjektif. Okey, so kita tengok pula insang. Okey, so kita tengok insang. Paling mudah insang adalah ikan. Okey, itu paling senang. So kita tengok dulu insang. Apa ni insang? So kebanyakan bukan semualah, kebanyakan haiwan yang hidup dalam air, okay, mereka bernafas melalui insang. So insang ni kenapa kita kena bernafas dan melalui insang pula, sebab mereka ingin mendapatkan oksigen. Okay? Mereka ingin mendapatkan oksigen dari mana? Daripada air. So maksudnya macam mana mereka bernafas adalah, okay, sini kita ada ikan kan, sini adalah insang ni. Okay? So contohnya mereka di dalam akuarium contohnya. Okay, ini lagi senang kalau wait ada ikan. So, kalau kamu ni ikan, kamu bolehlah tengok. Ikan tu, dia akan buka mulut dia, lepas tu buka insang. Buka mulut dia, lepas tu buka insang. Buka mulut dia, lepas tu buka
insang dia, kan? Okey, jadi macam mana mereka bernafas adalah, okey, contohnya di dalam ni ada banyak air lah dalam akuarium. So bila dia buka mulut, okey, bila ikan buka mulut, air tu akan lalu. Okey, dan juga insang mereka akan terbuka. Okey, so maksudnya dia satu halah daripada mulut ke insang dan juga keluar. Okey, air daripada mulut akan masuk ke dalam insang dan dia akan keluar melalui sana. Jadi insang ni akan mendapatkan oksigen daripada air. Okey, dalam air ada oksigen. Okey, jadi dalam air ada oksigen. Bila ikan tu buka mulut, dia lalu insang, lepas tu dia akan dapat oksigen. Dia akan dapat oksigen daripada air. Okay? Dia akan mendapatkan oksigen daripada air. Jadi paling senang adalah kalau kamu pernah nampak ikan, kamu tengoklah dia akan buka mulut, busuk insang dia terbuka. Dia buka mulut, insang dia akan terbuka sebab akan ada air lalu daripada mulut dan keluar ke insang mereka. Okay? Satu lagi yang menggunakan insang untuk bernafas adalah udang. Okay? Kalau kamu pernah makan udang, kalau kamu buka kepala dia, mereka akan ada bahagian ni. Okay? Mereka akan ada bahagian ni. So, bahagian ni sebenarnya adalah insang kepada udang. Okay? So, bahagian ni kalau kamu pernah buka kepala udang, ada orang juga yang suka makan kepala udang atau udang. Jadi, kalau kamu pernah buka, kamu akan nampak sini. Okay? Dekat bahagian ni adalah insang udang. Okay? Kalau kamu nantilah, kalau kamu pernah nampak udang, pernah makan udang yang sudah dekat dimasak tu, kamu buka kepala, kamu akan nampak sendiri insang udang tersebut. Okay, so sama juga bila air lalu, okay, dia akan mendapat oksigen daripada air tersebut. Okay, jadi kita akan tengok pula yang seterusnya. Kita ada dua lagi yang slides, 3 lagi benda yang kamu perlu tahu. Okay, so kita ada seterusnya, bagaimana haiwan bernafas adalah melalui spirakel. Okay, dia sebenarnya adalah sistem trachea, tapi yang kamu kena hafal adalah organ pernafasan dia adalah spirakel. Okay, spirakel adalah liang-liang halus yang terdapat pada badan serangga. So, benda ni, okay, yang ni adalah spirakel. Okay, kalau kamu tengok sini, belalang sini, ini adalah spirakel mereka. So, dia ada liang-liang halus yang terdapat pada badan serangga. So, kalau kamu pernah terbalikkan, contohnya ulat beluncas, jika kamu pernah terbalikkan belalang, kamu akan nampak dekat bahagian perut diorang ataupun dekat bahagian abdomen diorang, bahagian perut, bahagian abdomen diorang akan ada benda ni. Okay, spirakel. Mereka akan macam dalam bentuk kotak-kotak kecil. Okay, kotak-kotak kecil. Kalau kamu pernah terbalikkan serangga-serangga ni, mereka akan dalam bentuk ni, akan ada liang-liang halus untuk masuk oksigen dan juga masuk udara ke dalam tu. Okey. Jadi selalu masuk dalam objektif juga dia akan tanya belalang bernafas dengan apa? So jawapannya adalah spirakel dia punya organ. Okey. Dan juga mereka akan selalu tanya selain belalang apa lagi haiwan yang bernafas menggunakan spirakel? So kita ada lipas, kita ada ulat beluncas, rama-rama dan juga mentadak. Tapi mentadak tu hampir dia hijau juga macam belalang tapi bukan belalang. Okay, so haiwan seperti belalang, lipas, ulat beluncas, rama-rama dan mentadak, mereka bernafas menggunakan spirakel. Okay, so udara akan masuk ke bawah ni, ke bahagian perut mereka dan mereka akan mendapat oksigen melaluinya. Okay, so kita ada lagi 2 jenis organ pernafasan. Lepas tu cikgu akan bagi latihan and then kamu boleh buka skema jawapan video seterusnya setelah kamu selesai jawab. Okay, jadi
lepas habis 2 ni, habislah unit 4. Habislah kita belajar bab 4 untuk hari ini. Okey, so kita sambung balik. Okey, kulit lembab. Ini kulit lembab. Okey, ada juga haiwan yang bernafas melalui kulit lembab. Okey, yang bernafas melalui kulit lembab. So, kulit mereka ni lembab. Kalau saya pernah pegang cacing atau pernah pegang lintang, dia macam dah lendir-lendir tu. Okey, dia lembab. Dia sangat-sangat lembab. Bila dia lembab, maksudnya oksigen hanya masuk terus melalui mereka punya kulit. Okay, so oksigen akan masuk terus ke dalam badan mereka melalui kulit macam tu sahaja. Sebab kulit mereka adalah nipis dan juga kulit mereka adalah lembab. Okay, bila lembab, senanglah oksigen tu masuk sahaja macam tu. Dan mereka boleh bernafas dan mereka juga boleh gunakan oksigen untuk membuat proses-proses yang lain. Okay. So selain cacing, okay, kita juga ada lintah dan juga pacat. Okay, so cacing, lintah dan pacat gunakan kulit lembab untuk menyerap oksigen melalui kulit mereka. Okay. So apabila mereka bernafas, mereka akan dapat oksigen melalui udara tu. Okey, dan bagaimana mereka dapat oksigen tu? Hanya melalui penyerapan, serapan daripada kulit lembab mereka. Okey, jadi kalau kamu tidak faham, kamu boleh ulang saja video ni balik. Okey, ataupun kamu boleh tanya cikgu bila-bila masa sepanjang 1.5 jam tu. Okey, melalui grup yang telah disediakan oleh pihak tuition. Okay, so kita akan tengok yang terakhir. Okay, ada haiwan yang bernafas melalui satu organ. Tetapi ada juga haiwan yang bernafas melalui lebih daripada satu organ. Okay, so contohnya macam katak. So katak ni dia bernafas melalui peparu dan juga kulit lembab. So maksudnya ada dua. Katak ni diguna peparu juga. Okay, so contohnya sini mereka ada peparu. So mereka akan guna peparu dan juga mereka akan guna kulit lembab. Okay, so ada dua cara. Macam mana katak ni bernafas? Satu, mereka ada peparu. Satu lagi, mereka ada kulit lembab. Okay. Jadi kadang ada soalan dia akan tanya, selain katak ni, apa lagi binatang yang akan guna peparu dan kulit lembab? Okay. So selain daripada katak, kita ada salamander dan juga newt. Okay. So salamander dan juga newt, mereka bernafas melalui peparu dan juga kulit yang lembab. Okay. Mereka bernafas melalui peparu dan juga kulit yang lembab. Selain katak, kita ada salamander dan juga newt. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh ulang tayang semula video ini. Okay. Dan cikgu ada bagi soalan. Okay, cikgu bagi soalan 2 muka surat sahaja, jangan risau, tidak banyak. Jadi cikgu bagi soalan, kamu hanya perlu jawab dalam ruang kosong ni. Okay, itu masih soalan subjektif. Okay, dan juga kita ada satu lagi soalan, iaitu isi ruang kosong. Okay, so isi ruang kosong, kamu isi dekat sini. Oh tidak, itu untuk bahasa English. Jawab hanya untuk yang bahasa Melayu sahaja. So untuk yang nombor 1 hanya ada 3 soalan. Yang nombor 2 hanya ada 2 soalan. Okey, 2 sahaja soalan yang kamu kena jawab. Dan bahagian B ni pula kamu kena tandakan betul. Ya, haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Adakah buaya? Adakah katak? Adakah newt? Okay, jadi kita akan tahu. Nanti kamu jawab. Lepas selesai saja kamu jawab soalan, okay, kamu boleh buka video terakhir cikgu, iaitu video skema jawapan. Okay, so berakhirlah sudah kita belajar bab 4. Habis sudah bab 4, minggu depan kita akan pergi bab yang seterusnya, bab 5. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa persoalan, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Okay.
minggu depan kita akan belajar bab baru. Okay, jadi kamu buatlah latihan yang cikgu bagi ni. Okay, and then kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya minggu hadapan.